Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita sambung terus ulang kaji. Sebelum kita masuk pada program untuk bagi kamu lebih cemerlang lagi, program Score A kita, mungkin kita akan mulakan lambat sikit tahun ni, bulan 11 kan. Okey. InsyaAllah nombor 1, topik dia adalah garis lurus. Garis lurus. Kalau kamu tengok semua garis lurus ni, benda penting dalam garis lurus adalah pertama sekali adalah persamaan. Persamaan garis lurus. Dia sama macam dalam geometri koordinat lebih kurang aja. Cuma dia ambil satu jenis iaitu y sama dengan mx tambah c yang kita kenali sebagai jenis kecerunan dalam matematik tambahan, okey. Yang mana m kat sini adalah mewakili kecerunan dan c mewakili pintasan y. Okey. Cuma kamu kena ingat bila kita buat persamaan saja, persamaan ni kita hanya unknown kita hanyalah melibatkan y dan x saja, itu unknown kita. Jadi m dengan c perlu ada nilai dan kita kena cari nilai dia untuk persamaan. Jadi m kita ni iaitu kecerunan, kita ada dua formula. Formula pertama kita akan gunakan yang biasa iaitu y2 tolak y1 per dengan x2 kuasa 2 pula. X2 tolak X1. Y atas, X bawah kan. Ini yang biasa. Satu lagi, kita boleh gunakan juga, iaitu biasanya kalau ada garis selari. Kalau ada garis selari, maka kecerunan dia adalah sama. Iaitu kecerunan M1 dan M2 adalah sama. Mana satu, M1, M2 tak kisah mana-mana. Asalkan ada dua garis selari, salah satunya akan jadi M1, yang lagi satu akan jadi M2. Pun boleh kita gunakan. Cuma kalau kamu belajar, kita dah belajar dalam matematik tambahan, dia ada lebih lagi formula dia. Cuma dalam matematik ini sahaja yang penting. Okey. Kemudian dia terus pergi kepada pintasan. Pintasan yang mana pintasan ada dua jenis, iaitu ada pintasan X dan ada pintasan Y. Yang mana pintasan tu adalah satu tempat di mana garis kita memotong. Contoh kalau garis macam ni senang lah tengok. Kalau dia kena dekat paksi Y ni, tempat ni kita panggil dia pintasan Y. Kalau kena dekat paksi X ni, tempat ni kita panggil dia pintasan X. Okay, kalau kamu tengok jenis dia, pintasan Y berlaku apabila X sama dengan kosong, manakala pintasan X pula berlaku apabila Y sama dengan kosong. Sebab itulah koordinat bagi pintasan Y, kosong Y. Okay. Koordinat pasti X adalah X kosong. Itu cerita pasal pintasan. Dalam matematik SPM, dia tanya, benda penting dia tanya adalah persamaan kecerunan pintasan. Kamu akan tengok. Contoh-contoh soalan. Dia pusing-pusing benda ni je. Okay. Jom kita tengok contoh ni, nota dia lebih kurang. Okay. Saya pun lama tak buat nota ni. Dah tak cantik dah. Tak cantik dah nota. Okay. Kena pinjam magic color anak saya lah, baru cantik, warna-warni sikit kan. Okay. Nombor 1 kat sini. Rajah menunjukkan dua garis lurus. Okay. Saya lukis dulu kejap. Tu. Sini. Kemudian daripada R ni dia naik atas. Ni dekat P pun dia naik atas. Okay. Yang ini paksi Y, ini paksi X, sini ada R, sini ada P. Sini ada persamaan dia bagi. Okay. 2Y sama dengan X tambah 4. Okey. Rajah menunjukkan dua garis lurus PQ dan RS dilukis pada satu satah kartesan. Diberi P dan R terletak pada paksi Y dan PQ adalah selari dengan RS. Okey, bila perkataan selari kita letak nak panah. Supaya jelas. Kenapa? Bila selari maksudnya kecerunan dia sama. Okey, bila kecerunan dia sama, kat sini saya lupa tulis pula ini Q. Ini apa? S. 5 2. Maksud dia kat sini persamaan PQ kita selari, simbolnya saya buat dengan RS, maka dia punya kecerunan PQ sama dengan kecerunan RS. Itu kecerunan cerita dia. Okey.
Macam mana nak dapat keturunan? Yang ini keturunan kita ambil daripada persamaan. Dia bagi persamaan. Daripada persamaan ini, kalau kamu tengok, dia bukan pada bentuk yang kita nak. Dia sebab 2y kat depan. Jadi apa kita buat? Kita kena bahagi 2 supaya depan dia kita dapat y saja. Bila kita bahagi 2, tulis mula kat sini. 2y sama dengan x campur 4. Kita per 2, per 2, per 2. Kita akan dapat y sama dengan 1 per 2x campur 2. Yang mana keturunan dia adalah, keturunan PQ adalah sama dengan 1 per 2. Maka keturunan RS juga akan jadi 1 per 2. Itu daripada persamaan. Baik. Kemudian yang kat belakang ni, kalau kamu tengok belakang ni adalah apa? C. C adalah apa? Pintasan Y. Jadi automatik kat tempat P ni, nombor dia adalah, pintasan dia adalah 2. Maksudnya P ni 2. Macam tu. Okay. Jadi bila dah dapat maklumat daripada apa yang diberi, jawapan untuk bawah tu senanglah. A, dia minta apa? Koordinat P. Senang. P kita dah ada koordinat dah. Nampak? 0, 2. Tulis macam ni sudah. Okay. Kemudian B. B dia nak apa? Persamaan RS pun dah boleh buat. Kenapa? Kita dah ada kecerunan. Cuma bila nak buat persamaan, kita kena ada formula MX tambah C. Kita ada kecerunan 1 per 2 dan kita ada koordinat 5, 2. Itu semua maklumat saya letak. Jadi kita akan buat persamaan yang mana Y ni saya gantikan dengan 2. M gantikan dengan 1 per 2. X gantikan dengan 5. Maka kita akan dapatlah mencari C dia. Jadi kat sini 2 sama dengan 5 per 2 tambah C. C sama dengan 2 pindah tolak 5 per 2. Jadi kita akan dapat kat situ 2 kali 2, 4. 4 tolak 5 dapat negatif 1 per 2. Dapatlah persamaan kita. Oleh sebab itu, persamaan kita adalah Y sama dengan 1 per 2X tolak 1 per 2. Kamu tengok. Bila kita buat persamaan kat sini, Y dengan X je kita tak usik. Maka persamaan kita mesti dalam keadaan yang mana apabila kita gantikan apa-apa koordinat, dia akan memenuhi nombor yang diberikan. Itu adalah persamaan RS. Ini mudah je. C pula dia minta apa? C dia minta pintasan X. Pintasan X. Formula kita apa? Kalau pintasan X maksudnya Y kita kosong. Nampak? Bila Y kita kosong, kita just masukkan benda ni ke dalam persamaan. Jadikan Y kita kosong. 1 per 2X tolak 1 per 2. Kita selesaikan, nampak? Saya pindah apa? Saya pindah yang negatif ke sebelah. 1 per 2 sama dengan 1 per 2X. 2 dengan 2 mati. Yang tinggal adalah X sama dengan 1. Ini pintasan X kita. Sebab soalan dia minta pintasan X, saya tulis penuh. Jadi pintasan X sama dengan 1. Jadi soalan SPM dia tanya benda ni lah. Yang pertama dia akan tanya pasal apa? Persamaan. Kedua dia boleh tanya pasal apa? Kecerunan kalau ada. Yang ketiga dia akan tanya pasal apa? Pintasan. Kemudian dia akan hubung kaitkan ketiga-tiga. Dia pusing-pusing benda ni saja. Setiap tahun ada soalan ni. Dan dalam kamu punya format peperiksaan pun ada topik garis lurus. Okey? Itu nombor 1. Panjang cerita nombor 1. Sebab nombor 1 ni mukadimah, panjang sikit lah. Kita dekat soalan nombor 2 sekarang. Lepas ni kita laju sikit lah. Sofirah seorang je hari ni. Okey, nombor 2. Soalan dia dulu, saya lukis dulu. Nombor 2 lebih kurang kita punya gambar rajah kita, tarik. Kamu boleh cuba dulu kejap sementara saya lukis. Boleh cuba-cuba. Okey, P tarik.
Okey, kat sini ada R, ada O, ada Q kat sini. Negatif 6, 5. Sini P. Okey. Pertama, apa maklumat dia bagi? Paksi Y, paksi X kan. Okay, kita ambil maklumat dulu. Dalam rajah, PQ adalah selari dengan paksi X. Kalau dia selari dengan paksi X, maksudnya dia straight je dekat P ni, dekat Y. Straight je dekat Y. Mana Y kita? 5. Jadi persamaan garis lurus ni adalah sentiasa Y sama dengan 5. Sebab dia selari dengan paksi X. Straight je. Kan? Y sama dengan 5. Jadi kat P pun koordinat dia adalah sini 5. Koordinat dia 0, 5. Okey. Kemudian dia beritahu apa lagi? R terletak pada paksi X. Okey, ini adalah pintasan X kan. Kemudian dia beritahu kat situ, ini penting. PQ sama dengan 2OR. PQ sama dengan 2OR. Ini ukuran panjang. Contoh, PQ kita tahu 0 sampai negatif 6. Berapa panjang? 0 sampai negatif 6. Panjangnya adalah 6 lah. Jadi kita boleh masuk dekat PQ tu 6 panjang tu. Jangan letak negatif. Sebab dia ukuran panjang. Jarak. Jarak dia sentiasa positif. Sama dengan 2OR. Potong 2 pergi bawah. Jadi kita akan dapatlah OR panjang dia 3. Nampak? Bila ini 3 maksudnya apa koordinat kat sini? Koordinat ni adalah negatif 3. Sebab apa? Dia duduk dalam bahagian negatif. Sebelah negatif. Okay? Jadi kita akan dapat kat situ adalah A sekali. First sekali A dia minta apa? Pintasan Y bagi garis lurus PQ. Pintasan Y bagi garis lurus PQ dah dapat. Berapa? 5. Dah siap. Kamu tulis macam ni je. Pun dah betul. Macam tu je dah betul lah. Okay. B. Kecurunan bagi garis lurus RQ. Kecurunan bagi lurus RQ kena pakai formula. Apa koordinat kita? R negatif 3, 0. Q negatif 6, 5. Okay. Jadi kat sini kecurunan dia M sama dengan 5 tolak 0 per negatif 6 tolak negatif 3. Jadi kita akan dapat 5 per negatif 6 campur 3 negatif 3. Ini bonus soalan. Ini je dia tanya. Mungkin biasanya soalan ni macam ni. Dalam markah dia dalam lebih kurang 3 je lah. Markah je tak banyak. Okay. Tapi kadang-kadang soalan macam ni kadang-kadang kita ada benda yang terlepas pandang. Rugi kalau tak dapat. Okay. Terus kita pergi soalan nombor 3. Tiga panjang sikit. Okay. Okey, nombor 3 kat sini saya akan lukis dulu lebih kurang. Lukis kat sini lah. Dia belah kadang kita sedap lukis belah kanan, lukis belah kiri. Apalah sama je. Ada 2 garisan. Sini L Q 8 P K sini 3Y tambah 2X sama dengan 24. Jadi kalau kamu dah cekap yang ni, Ahmed kamu double cekap lah topik koordinat nanti laju buat persamaan. Rajah menunjukkan 2 garis lurus KL dan PQ pada satu satah kartes. Diberi KL adalah selari dengan PQ. Selari maksudnya apa? Kecurunan dia sama. Cari pintasan Y bagi KL. Pintasan Y kita ambil persamaan dulu. 3Y campur 2X sama dengan 24. Apa kita nak jadikan? Kita nak jadikan Y sama dengan MX tambah C. Dia nak apa? Pintasan Y. Yang nak dicari adalah C. Okay, syarat dia kena jadi Y tu. Jadi saya akan dapatkan 3Y sama dengan ni pindah sebelah. Negatif 2X campur 24 bahagi 3 semua. 1 Y sama dengan negatif 2 per 3X campur dengan 8. Yang ini dapat ni.
Itu adalah pintasan Y. Jawapan kita untuk A adalah pintasan Y sama dengan 8. Tanda sini 8. Okey. Persamaan garis lurus PQ. B dia nak apa? Persamaan PQ. Persamaan PQ, kita kena ada formula kita Y sama dengan MX tambah C. Kecurunan selari. Bila selari, mana kecurunan kita? Sini. Negatif 2/3. M sama dengan negatif 2/3. Ada tak satu maklumat lain? Koordinat ke? Ada. Ni. Pintasan X. Pintasan X maksudnya koordinat kita adalah 80. Kita kena ada 3 benda ni. Dapat 3 benda ni, kita dah boleh isi dan dapatkan jawapan kita. Jadi Y kita kosong. Kosong sama dengan M negatif 2/3 X 8 tambah C. Kita dapat C kan. Yang ini adalah negatif pindah sebelah, terus dapat jawapan 16/3. Dapat terus persamaan kita. Y sama dengan negatif 2/3 X tambah 16/3. Biar macam ni, tak payah cantik, tak payah pergi darab semua, tak payah. Cukup. Jadi kita panggil dia persamaan garis lurus PQ tu. Ni biasa saya guna ni lah. Formula nak guna. Kecurunan ada satu koordinat. Cukup. Okey. Nombor 3. Terus nombor 4. Oh, nombor 4 ni besar sikit Okay. Nampak nombor 4. Nombor 4 hilang. Okey, nombor 4 kat sini. Cari titik persilangan antara garis lurus Y sama dengan 2X tambah 5 dan X tambah Y sama dengan 20. Ini lain soalan dia. Dia dah pusing sikit. Dia minta apa? Titik persilangan. Macam ni lah. Ada garisan. Satu garis macam ni. Satu garis macam ni. Contoh. Kan? Tengah-tengah ini kita panggil dia titik persilangan. Macam nak dapat titik persilangan? Kita kena buat satu benda. Kita namakan persamaan serentak. Itu biasanya kita gunakan untuk mencari titik persilangan. Okey. Jadi serentak buat apa? Kita gunakan pergantian. Saya guna pergantian, saya akan gantikan Y ni ke sini. Jadi kita akan dapat X tambah dengan 2X tambah 5 sama dengan 20. Okey, tempat Y tu kita ganti. X campur X, 3X. 20 tolak 5, 15. Jadi X sama dengan 15 bahagi 3, 5. Okey, titik. Bila dia kata titik, maksudnya kita kena ada koordinat X dan Y. Tak boleh biar macam ni je kan. Dah dapat X masuk dalam Y. Y dapat 2 kali 5 campur 5, 10 campur 5, 15. Dapatlah koordinat titik persilangan kita adalah 5, 15. Macam tu. Okey. Seterusnya, cari persamaan garis lurus yang melalui titik persilangan itu dan selari dengan garis lurus. Jadi soalan kedua dia nak persamaan. Bila nak persamaan, formula kita adalah Y MX tambah C kecurunan. Dia kata apa? Selari. Selari dengan siapa? Selari ada persamaannya. Jadi saya stop kat sini kejap. Saya pergi cari persamaan dulu. Dia bagi Y campur 3X sama dengan 12. Y sama dengan negatif 3X campur 12. Jadi kita dapat kat sini M kita negatif 3. Kemudian kita kena ada satu koordinat. Dia kata apa?
melalui titik persilangan atas. Melalui titik persilangan baru boleh buat persamaan. Jadi persamaan kita kat sini adalah Y15 M negatif 3 X5 tambah C, kita akan dapat sini 15, tolak jadi tambah 3 kali 5, 15. C dapat 30. Jadi jawapan kita persamaan Y sama dengan negatif 3X tambah 30. Kat sini ada penambahan sedikit, iaitu titik persilangan. Nak cari dia, kamu kena guna satu benda yang kita namakan sebagai apa? Persamaan serentak. Okey, dalam ADMAT pun ada benda ni, dalam MAT pun ada. Intersection point ni kan. Okey, titik persilangan. Kadang-kadang bentuk dia tak semesti yang macam ni, kadang-kadang macam ni pun boleh. Ini A, B, C. Okey, kamu ada persamaan ni. AB ada persamaan BC, nak cari titik B. Jadi kita boleh guna titik persilangan, iaitu buat apa? Persamaan serentak. Okey, nombor 4. Nombor 5. Nombor 5 panjang ni. Bawah. Lebih dia kurus sedikit. Okay, adjust Okey, cantik. Nombor 5, tengok maklumat dulu. Maklumat maksudnya ada gambar. Maklumat ni penting ni. Kalau banyak yang kita faham tentang maklumat diberi, senang soalan jadi. Dia ada satu segitiga bersudut tegak sini. TS. Sini ada R. P. Mana datang R ni? N, sorry. N. O. Okey, sini R. Silap. Okey. Kemudian kita tengok dia punya persamaan kat situ adalah 2Y campur dengan X tolak 4 sama dengan 0. Okey. Itu maklumat Daripada maklumat yang pertama yang kita dapat ni, kita boleh dapatkan persamaan yang cantik kan, iaitu tukarkan jadi 2Y campur X tolak 4 sama dengan 0. Tukarkan jadi 2Y sama dengan negatif X campur 4. Kita bahagi 2, bahagi 2, bahagi 2. Kita dapat Y sama dengan negatif 1/2. Keturunan dengan ni asingkan. Okey, campur 2. Jadi kat sini apa kesimpulan kita? M ni sama dengan negatif 1/2. Kemudian pintasan dia kat sini adalah 2. Itu kesimpulan kita. Okey, yang belum apa? Pintasan X belum kan? So, kita tengok. Diberi persamaan PQ 2Y campur X tolak 4 dah kita buat. Kemudian dia kata NT dan S ialah 3 titik pada paksi X dengan keadaan OS ada bagi lagi. Dia kata OS sama dengan 4 on. OS, mana OS? OS ni. OS sama dengan 4 ON. Okey, kemudian kita buat maklumat tak ada lagi. Kemudian dia kata ON pula sama dengan NT. Ini senang. Kalau macam ni senang. Sebab yang ni sama dengan ni. Ini sama dengan sini. Kemudian yang ni dia kata apa? 4 bahagian. 4 bahagian maksudnya ini dia seolah-olah bahagi 4 satu, 2, 3, 4 macam tu. Seolah-olah okey. RS adalah selari dengan PQ. RS selari dengan PQ maksudnya kat sini keturunan dia adalah sama, negatif 1/2. Daripada maklumat kita dapat. Okey, soalan pertama dia minta apa? A. Cari koordinat bagi N.
Nak cari koordinat n. N ni apa? N adalah pintasan X bagi persamaan ini. Nak pakai yang ni boleh, nak pakai yang ni boleh. Tak ada masalah. Sebab ni sebab dia bagi ni kan. Sebab lagi tu pintasan X apa? Pintasan X maksudnya Y sama dengan kosong. Kita jadikan ni kosong. 2 kali kosong campur X tolak 4 sama dengan kosong habis. Jadi X sama dengan 4. Jadi koordinat N tu adalah 4, kosong. Okay. Bila sini 4, sini 8. Bila sini 8, sini 12. Sini 12, sini 16. Dia tak suruh cari pun. Kan? Kalau dia suruh cari, kemudian kita tengok lah. RS ada kan? B, persamaan RS. Jadi kita perlu ada apa? Formula kita. Y sama dengan MX tambah C. Keturunan ada? Ada selari, negatif 1/2. Koordinat ada? Koordinat dah ada S. Kita dah ada koordinat S kat sini. Ya, koordinat S kita apa? 16, kosong. Baru boleh buat persamaan. Kita buat persamaan kita. Jawapan kita akan jadi Y kosong M negatif 1/2 X 16 tambah C. 1/2 darab 16 negatif 8 tambah C. Pindah sebelah 8. C sama dengan 8. Okey. Jadi kita akan dapat jawapan kat sini. Persamaan dia untuk RS adalah Y sama dengan negatif 1/2 X tambah 8. Itu kita panggil dia persamaan untuk RS. Okey. Soalan seterusnya untuk C. Yang ni kita tak pernah jumpa lagi sebelum ni. Dia minta nisbah. Nisbah NT nisbah dengan TS. Dan NT nisbah dengan TS. Kita dah ada tulis semua siap dah. Jadi saya akan tulis NT kita 4. TS kita adalah 8. Jadi nisbah dia adalah 1 nisbah 2. Lepas tu kita dah bahagi siap tadi dah. Okey. Itu contoh soalan nombor 5. Boleh ikut Sabrina? Okey. Boleh cikgu. Boleh. Okey, nombor 5 saya teruskan pergi nombor 6 pula. Soalan nombor 6. Sini. Dia bagi satu gambar rajah juga. Dari dulu ni dia favorite sebab apa? Dia selalu bagi gambar rajah. Dia kalau soalan yang tak ada gambar rajah, kadang-kadang boleh jadi kebat. Kita kena bayang-bayang, lukis. Sini P, Q, 3, 8. Kemudian sini melalui O. Melalui O maksudnya koordinat ini ada 0, 0. Kita takut lupa. Rajah menunjukkan garis lurus PQ dan OQ yang dilukis pada suatu satah kates. Cari persamaan garis lurus OQ. Ini senang persamaan ni sebab apa? Pintasan Y dia 0. Jadi keturunan dia, kalau pakai dua koordinat ni pun senang tolak. 8 tolak 0, 3 tolak 0. Dapatlah jawapan kita 8/3. Okey. Sebab C kita dah ada, terus kita boleh buat persamaan. Persamaan dia Y sama dengan 8/3X tambah 0. Tak payah tulis lah. Jadi sebab tu jawapan dia 8/3X sahaja. Okey. Ini untuk persamaan garis lurus OQ. B pula. B dia diberi apa? Diberi keturunan PQ ialah 1. PQ ni keturunan dia 1. MPQ kan. MPQ sama dengan 1. Cari pintasan Y bagi PQ. Cari pintasan Y bagi PQ. Kita kena buat persamaan juga. Untuk PQ, kita buat persamaan dia. Formula kita pakai Y sama dengan MX tambah C. Keturunan kita ada MJ sama dengan 1. Ada tak koordinat? Ada koordinat Q kita ada.
38. Kan? Kita buat persamaan. Jadi persamaan ni kita akan dapat kat situ Y kita 8, M1, X kita 3 tambah C. C sama dengan 8 tolak 3 dapat 5. Jadi persamaan kita Y sama dengan 1. Okey, X tambah 5. Ini persamaan untuk siapa ni? Untuk PQ. Soalan dia bukan cari persamaan, dia cari pintasan Y. Dah adalah pintasan Y. Kita C lah. Oleh sebab itu, pintasan Y sama dengan 5. Kamu nak garis dekat C tadi pun tak apa. Tak ada masalah. Kan? Dia simple-simple je. Lepas tu kalau kamu, kita dah belajar AMAT, itu topik dia lebih kurang macam ni, koordinat. Dia kamu akan nampak ni mudah. Dia kamu akan nampak topik ni mudah. Okey? Nombor 6. Saya terus pergi ke nombor 7. Kita tengok. Nombor 7 kat sini, kita tengok gambar rajah dulu. Ini ada saya nampak macam segi 4 selari. Tapi dia kena beritahu lah. Kalau dia tak beritahu, tak boleh anggap kan. Tak boleh pandai. Segi 4 selari kod, tak boleh. Soalan SPM biasanya dia kena beritahu. Jadi saya ambil kat sini apa ni? P, Q, R, O. P, Q, R kan. Okay. P kita 42. Kemudian Q 47. Okey. Rajah menunjukkan sebuah segi 4 selari. Yes. Kalau sebab selari maksudnya ini dengan ini selari, maka ini dengan ini juga adalah selari. Macam tu. Kan? Okey. Cari persamaan bagi OP. OP. Persamaan bagi OP. Jadi OP, O kita adalah 0, 0. Yang kita boleh dapatkan di soalan A, persamaan OP, formula Y sama dengan MX tambah C. Kecurunan boleh kira M sama dengan 2 tolak 0. Saya tak tulis lah. Per dengan 4 tolak 0. Dapat 1/2. Jadi kalau kat sini M dia sama dengan 1/2. Maka M atas pun 1/2. Sebab apa? Dia selari. Okey. Dah dapat ni, mana koordinat yang berkenaan? P. Jangan salah ambil orang pula. Pergi ambil Q, setiap habis cerita salah kan. Okay, jom kita buat persamaan kita. Y kita 2. M 1/2. X 4 tambah C. Potong-potong 2. 2 pergi sebelah. Kan? Lupa pula C. Pergi kira sungguh-sungguh saya. Kan? C kosong kan? Aduh, dapat 2 tolak 2 tak apalah. Betul terbukti. Jadi persamaan kita adalah Y sama dengan 1/2 X tambah 0. Tak tulislah jawapan kita Y sama dengan 1/2 X sahaja. Kan? Maksudnya senang je. Tak perasan. Okey. Koordinat bagi R. Okay, kita tengok koordinat bagi R kan. Koordinat bagi R ni B. Bagi sebuah segi 4 selari. Bagi sebuah segi 4 selari, kita ambil ni tengok. Dia duduklah macam mana. Walaupun di mana dia berada, kan? Dia adalah berkongsi titik tengahnya. Titik tengah dia berkongsi. Dia kongsi. Bila kita cross ni, sini dua-dua ni adalah titik persilangan dia. Jadi kongsi yang sama. Jadi kalau sini kita ada 0, 0. Sini kita ada 4, 2. Sini kita ada 4, 7. Okey. Jadi kalau kamu tengok, ni selari maksudnya panjang dia sama. Kan? Panjang dia sama. Ni panjang dia apa? Tinggi. Tinggi dia 2 pergi ke 7, maksudnya apa? 5. Bila sini 5, sini pun 5. Jadi berapakah koordinat R kita? 0, 5. Dapat koordinat R. Okey. Kalau dia tak straight macam ni, kita terpaksa buat menggunakan perkongsian titik tengah kan. Okey, C. Tengok soalan C pula. Persamaan bagi QR, kena cari QR. Okey, mana QR? QR, cantik. Persamaan Y sama dengan MX tambah C.
Kecurunan dah ada. M sama dengan 1/2. Sebab apa? Dia selari. Selari kan? Okey. Kemudian koordinat kita dah ada belum? Bukan saja koordinat, kita dah ada C lagi. C dia sama dengan 5. Saya tulis C, dia lupa pula kan. Jadi jawapan kita tu dapat Y sama dengan 1/2X tambah 5. Okey, itu soalan nombor 7. Dia pendek saja tapi panjang sikit sebab saya tak perasan dia jadi panjang cerita dia kan. Okey. Nombor 7 Okey, nombor 8 pula tengok. Nombor 8 saya tak ambil. 11 terus. Okey, 11. Okey, nombor 11 dia ada gambar dia. Wah, gambar dia lagi dah bertambah level dia. Begini. Sini. Panjang sikit. Lebih kurang macam tadi juga ni. Okey. Semua kita dah buat dah sebenarnya ni. Poin-poin kita ni T S Q 58 ada P ada R. Ada persamaan Y sama dengan 2X campur 8. Cantik kan? Bila dia bagi tahu kata Y sama dengan 2X campur 8, dia dah susun cantik dah. Jadi automatik kita dah nampak keturunan dia 2. Di sini keturunan kita terus sama dengan 2. Saya rasa selari tak baca pun. Baca kan? Baru nak baca. Rajah O ialah asalan, titik R terletak pada paksi X dan titik S terletak pada paksi Y. Garis lurus ST adalah selari betul dengan paksi X. Kan? Garis lurus PQ betul tak? PQ selari dengan garis lurus RS. Selari dia kena bagi tahu dulu baru kita tahu. Yang ini tadi apa? Selari dengan paksi X. Jadi sini persamaan kita Y sama dengan berapa S kat situ. Jadi kita dapat S, dapatlah persamaan. Okay, yang tadi kita dah buat sekali. Tadi macam mana bentuk dia lain sikit. Kemudian soalan dia minta apa? Nyatakan persamaan bagi garis lurus ST. ST, yes, dah agak dah. Kan? Bila dia buat kat sini, maksudnya 8 ni apa? Pintasan Y dia. Jadi sini adalah 8. Bila sini 8, automatik Y pun sama dengan 8. Sebab tu dia siap terus tu. A dia. Kan? A, jawapan kita adalah Y sama dengan 8. Persamaan untuk garis lurus ni. Okey. Kemudian B pula, cari persamaan garis lurus PQ. Dan seterusnya nyatakan pintasan X. Jadi B pula kena cari untuk PQ. Apa kesimpulan kita? Untuk PQ ni, keturunan dah ada, koordinat dah ada. Cantik. Formula yang kita pakai. Kemudian keturunan dah ada, koordinat pun dah ada. Masukkan saja Y8, M2, X5 tambah C 10. Jadi kita akan dapat C8 tolak 10 sama dengan -2. Apa dia tulis kat sini? Persamaan Y sama dengan 2X tolak 2. Okey, dan 2 ni siapa? Pintasan Y. Dia ada minta tak? Nyatakan pintasan X. Dia minta pintasan X. Jadi pintasan X apa formula dia? Pintasan X berlaku apabila Y sama dengan 0. Masukkan. 0. 2X tolak 2. 2X. 2 pergi sebelah. Potong 2 ke bawah. 4 dah. X sama dengan 1. Kadang-kadang kamu tulis X sama dengan 1 pun dah dikira lah sebagai pintasan. Tak perlu tulis panjang pintasan X. Sebab benda tu kita faham. Pelajar bagi ni adalah pintasan X. Sebab tulis X saja. Kadang-kadang ada pelajar bagi koordinat penuh boleh? Boleh. Bagi koordinat penuh.
Okey. Dekat sini soalan nombor 11. Dia pusing-pusing soalan sama je. Dia lebih kurang je soalan ni. Okey, tengok nombor 12 pula. Nombor 12. Kamu pun dah nak start sekolah dah kan ni. Okey, nombor 12 M. Oh, macam M. M. Ni tinggi sikit. Yang dia naik sikit. Turun terus. Okey, ini C. Negatif 8, negatif 4. Kemudian ada A, ada B, ada 90 darjah maksudnya tegak kan ni. Yang ini D. Okey. Rajah menunjukkan 3 garis lurus AC, AB, BD dilukis pada suatu satah kartesan. D terletak pada paksi Y. Lintasan dia kan. B terletak pada paksi X. Lintasan X pula. AB selari dengan OD. Dia maksudnya dia selari dengan paksi Y. Bila dia selari dengan paksi Y, dia hanya ada X sahaja. Persamaan dia X sahaja, tak tahu lagi Okey. AC selari. Persamaan bagi lurus DB dia bagi Untuk DB Y sama dengan 2X campur 6. Banyaknya dia bagi ni. Maksudnya kat sini kecurunan dia sama dengan 2. Koordinat D ni adalah 6. 6 iaitu 06 Okey. Kemudian apa lagi? Bila sini M sama dengan 2, yang ni selari, sini pun M sama dengan 2. Okey. Nyatakan persamaan garis lurus AB. Oh, saya nak cari AB kat sini. Jadi kita akan gunakan yang ini dulu yang asal iaitu Y sama dengan 2X campur 6. Dapatkan pintasan X dia. Bila dapat pintasan X maksudnya Y kosong. Jadi kosong 2X tambah 6. 2X sama dengan negatif 6. X sama dengan negatif 6 bahagi 2, negatif 3. Jadi kat sini negatif 3. Jadi persamaan kita yang ini adalah X sama dengan negatif 3. Dapatlah jawapan untuk persamaan AB. Jawapan kita tulis balik X sama dengan negatif 3. Okey. Cari persamaan bagi garis lurus AC dan seterusnya nyatakan pintasan X. Soalan dia repeat benda yang sama. Jadi kita nak cari B persamaan Y sama dengan MX tambah C. Kecurunan dah ada 2. M sama dengan 2. Koordinat. Ni. Dia dah ada. Koordinat adalah negatif 8, negatif 4. Dah boleh buat persamaan. Persamaan kita adalah Y negatif 4, M 2, X negatif 8 campur C negatif 16, negatif 4, C. C akan dapat 12. Kan? Siap belum? Belum. Dia suruh buat persamaan. Jadi persamaan kita adalah Y sama dengan 2X campur 12. Itu untuk persamaan. Seterusnya. Dia kata apa? Pintasan X. Tadi kita banyak kali kita buat dah. Pintasan X berlaku apabila Y sama dengan 0. 0 sama dengan 2 kali X tambah 12. Pindahkan 2X sama dengan negatif 12. Potong 2 bahagi. Jawapan kita X sama dengan negatif 6. Okey. Dia bila dia dah ulang ni kamu akan rasa rasa boleh buat ni. Sebab tu kalau kamu tengok sekejap.
nombor 17 ni, sebenarnya kamu dah boleh buat dah. Kamu cuba kan? Okey. Ambil masa 17. Sekejap. Tak banyak, ada 3 soalan je lagi. 17, 19 dan 23. Kamu cuba kejap, nanti kita bincang kan. Soalan ya. Ini 17. Tengok bawah ni 19. Jadi lebih kurang ni dah senang lah. Boleh ambil ada soalan screenshot dulu. Kemudian 23. Okey. Apply kejap dalam lebih kurang ambil masa 10 minit cukup kot. 10 minit. 10 minit boleh lah. 10 minit Okey, kita tengok nombor 17. Okey. Dalam rajah dia bunyi. Boleh dengar? Okey. Dalam Boleh, rajah O ialah asalan, garis lurus PQ adalah selari dengan garis lurus RS. Persamaan bagi lurus PQ, dia bagi PQ. Jadi PQ kat situ Y campur 2X sama dengan 2. Kita pindah dulu, jadikan dia Y sama dengan negatif 2X campur 2. Kat sini kesimpulan kita akan dapat M dia, keturunan dia sama dengan negatif 2. Okey. Bila dia secara RS, sebab dia selari, maka RS, M dia sama. Sebab dia selari, negatif 2. Formula kita pakai, Y sama dengan MX tambah C. Kan, koordinat mesti ada salah satu sama ada R atau S, iaitu dia bagi negatif 4, 5. Masukkan dekat formula kita. Jadi Y kita sini 5, M negatif 2, X negatif 4 tambah C. Dia tujuan nak cari C je ni 8 tambah C. Kita akan dapat 5 tolak 8 sama dengan negatif 3. Jawapan kita kat situ. Y sama dengan negatif 2X tolak 3. Itu persamaan untuk RS. Okey. Pintasan X. Bila dapat ni, dapatlah pintasan X. Sebab apa? Pintasan X pula. Pintasan X berlaku apabila Y sama dengan 0. Masukkan. 0 sama dengan negatif 2X tolak 3. Pindah. 2X sama dengan negatif 3. X sama dengan negatif 3 per 2. Ini adalah kita punya pintasan X. Dapat sampai mana tadi? Yang atas tu dapat. Okey. Kita tengok nombor 19 pula. Okey. Nombor 19, soalan dia. Rajah menunjukkan satu trapezium yang dilukis pada satu satah Cartesian. SR adalah selari dengan PQ. Ini dia kata SR selari dengan PQ. Jadi keturunan samalah. Kan? Okey. Cari persamaan SR. Bila kita nak cari persamaan SR, kita tengok dekat SR tu. Kalau kamu tengok dekat SR tu, dia bagi R saja. Kalau ada satu koordinat, mana boleh cari keturunan. Jadi kita akan pinjam PQ. Pinjam dekat PQ. Bila kita pinjam dekat PQ, kita ada dua-dua koordinat.
P ada koordinat 21 dan Q pun ada koordinat kita 84. Kita boleh cari keturunan kat sini. Formula kita Y2 4 tolak 1 per X2 8 tolak 2 dapat kat sini 3 6. Jadi ni 1 per 2. Tapi sebab dia selari, yang ini 1 per 2, yang ini pun akan dapat M dia 1 per 2. Okey, tapi bila dia nak persamaan, kita kena ada apa? Formula kita. Kecurunan kita dah ada satu koordinat. Yes, kita ada dekat mana? R iaitu 66. Boleh buat lah. Masuk Y kita 6. M 1 per 2. X pun 6 juga. Yang tak ada C saja. Kan? 6 dengan 2 boleh potong. 6 bahagi 2, 3. Pindah sebelah. 6 tolak 3 sama dengan C. C dapat 3. Jangan tinggal macam ni. Jawab soalan nak persamaan. Oleh sebab itu, jawapan kita Y sama dengan 1 per 2X tambah 3 untuk siapa? SR. Okey? Jadi yang ini soalan ni bonus sebab apa? Tengok soalan B dia. B dia minta pintasan Y, bonus lah. Sebab pintasan Y kita C. C ni pintasan Y. Jadi jawapan kita pintasan Y kita sama dengan apa? 3. Ini bonus. Okey? Soalan ni biasanya boleh kalau dia bagi segi 4 macam ni. Ada ramai juga kadang-kadang salah ambil koordinat tu nak buat keturunan, salah ambil. Dia pergi ambil R dengan Q, R dengan Q habis, tak ada kaitan dalam cerita. Dia mesti ambil P dengan Q. P dengan Q yang sama, sebab tu saya tulis jelas-jelas bagi nampak. Dan exam pun tulislah bagi jelas. Supaya tak careless. Okey? Boleh, Sabrina? Faham? Boleh. Boleh Okey. Satu lagi. Nombor 23. Dalam rajah O ialah asalan. Okey, kalau asalan maksudnya O ada 0, 0 koordinat. Cari garis lurus PQ adalah selari dengan garis lurus OK. Okey. Jadi PQ selari dengan OK. Kan? Soalan dia cari persamaan PQ macam tadi. Bila cari PQ, kita tak boleh buat keturunan dekat PQ sebab dekat PQ hanya ada koordinat P saja. Dia bagi 2, -4. Kita tak boleh buat apalah. Dekat OK kita ada dua-dua. Kita ada O dan kita ada K. K kita kat situ 28. 28. Okey, kat sini kita boleh cari keturunan. M kita sama dengan 8 tolak 0, 8, 2 tolak 0, 2. Dapat keturunan kita 4. Okey, daripada sini, kalau sini keturunan 4, maka sebelah sini pun M dia sama dengan 4 juga. Jadi nak buat persamaan untuk PQ, kita kena ada formula. MX tambah C, kita ada keturunan M sama dengan 4 dan kita ada satu koordinat. Dia benda tu, dia ulang-ulang benda ni. Okey. Jadi Y kita -4. M kita 4. X kita 2. Tambah C. Nak cari C kan. 8. -4. Tambah C. Jadi C sama dengan -4 tolak 8 dapat -12. Jangan tinggal kat sini, tulis bagi cantik. Persamaan kita Y sama dengan 4X tolak 12. Okey. Kemudian B mesti tanya pintasan. Kali ini dia tanya apa? Pintasan X. Pintasan X. Pintasan X berlaku apabila Y sama dengan 0. Masukkan 0 sama dengan 4X tolak 12. Biasanya yang negatif yang dipindahkan.
Jadi 4x 12 potong 4 turun bawah algebra. Jadi x sama dengan 3. Soalan SPM biasanya macam inilah. Cuma ada kebat. Okey, kebat ada. Kan? Dan dalam topik gaya lurus ni juga kamu boleh cam dia punya apa. Kalau kau perasan tadi kecurunan kita kan, cerita pasal kecurunan kita kat sini. Kalau positif dia naik, nampak? Ini kecil. Semua gambar-gambar naik. Ni positif. M positif. Kalau menegak macam ni, M dia kosong. Kalau dia turun ni, M negatif. Okey. Jadi kat sini kalau kalau dia sengit ni barulah dia guna Y sama dengan MX tambah C. Ni pun Y sama dengan MX tambah C. Kalau dia data je, ini Y sahaja. Sebab M dia kosong, nampak? M dia kosong, jadi Y sama dengan C sahaja. Okay, kalau dia menegak saja, langsung tak ada Y, iaitu X sahaja. Itulah cerita lebih kurang untuk bab garis lurus. Ulang kaji, kamu belajar dalam tingkatan 3 saja. Dekat 3 kan? Soalan garis lurus ni. Okey, boleh Sabrina? Boleh. Boleh Okey, jadi alhamdulillah kan. Okey, kali ni kita sampai sini dulu. Nanti kita sambung pula insya-Allah minggu depan. Kita akan sambung pelajaran kita bab terakhir matematik berguna tu tak buat lagi. Saya tertinggal satu insya-Allah. Jadi kita jumpa lagi minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sabrina. Terima kasih, Cikgu. Baik.